dekat dengan iman, amanah tu dekat-dekat dah. Dan macam iman tu juga amanah lah sekali. Dia macam dia macam package. Tanggal je satu, maka tak adalah tempang iman dia. Tempang. Jadi kita dapat nampak itu yang kita kata tadi, supaya kasadnya betul. Dia duduk di situ, dia kena tahu dia suka tak suka, dia kena menjadikan dirinya tu secara mendapatkan ilmu pengetahuan supaya dia tahu itu kerja yang dia cukup suka. Baik, Datuk, kita nampaknya perbualan kita dicuri perhatian oleh rakan kita, Cik Abdul Malik dari Johor Bahru. Assalamualaikum. Halo. Muah ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Cik Malik. Ya, saya Abdul Malik dari Muar. Ya. Saya ingin bertanya kepada Datuk lah. Sila. Saya ni adalah orang kampung dan jahil dari segi agama lah, Tok. Sama lah kita orang kampung. Tapi saya macam nak bertanya lah. Ya, sila. Saya kemusyrikan ni dah lama, tapi nak tanya agak takut. Saya bertanya, kalau andainya seorang itu menjadi imam. Imam, ya. Imam dalam sunat tarawih. Sunat tarawih. Sedangkan kita pun dalam arti kata dalam bulan Syawal lagi lah. Kalau imam tu sebagai imam dan imamkan solat tarawih tapi dia tak berpuasa, apakah itu hukumnya tu? Berlaku ke tu? Saya nak bertanya lah. Kalau je. Cik Malik, terima kasih Cik Malik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak ganjil lah tu ya. Ganjil sangatlah. Tapi ganjil sangatlah. Kalau kita lihat ini, yalah, di kampung-kampung kita mana tahu sebab semayang ni benda yang kita tak boleh nak zahir-zahirkan korang sebab itu bukan ta'abud kita kepada Allah. Komen Datuk macam mana? Soalan ini banyak jawapan yang boleh kita bagi. Banyak yang jawapan. Sebab itu orang yang jadi imam ni dia kena amanah. Dia kena amanah, itu pertama sekali. Sebab itu kita kata tadi dia kena beriman dan dia kena amanah. Jadi tapi apabila kita melihat orang tu tak berpuasa kemudian dia jadi imam, maka kita kena juga tahu bahawa dalam agama ada rukhsah yang menyebabkan orang tu boleh tak berpuasa dengan ada pasal-pasal yang tertentu. Ya tidak? Jadi tak boleh pula kita terus hukum dia kerana dia tak puasa, dia tak sepatutnya jadi imam. Kerana kita tak tahu apa sebab dia tak puasa. Kerana memang ada rukhsah, kemudahan-kemudahan bagi yang nak jadikan orang tak puasa. Sebab itu kita kata tadi, jawapannya boleh kita buat apabila kita mendengar Malik cakap, kita dengar imam tu cakap, maka kita boleh buat satu hukum. Kalau dari sebelah pihak je, payah pasal banyak kalau begini ni hukumnya, kalau begini gini hukumnya, kalau begini gini hukumnya. Sebab itu nak membuat bila soalan datang, kita nak mengukum ni bukan satu kerja yang senang. Jadi saya nak menyebutkan tadi supaya kita tidak boleh istinbat hukum sebarang. Tak boleh. Tak boleh istinbat. Kita sangka baik, barangkali dia ni tadi waktu dia tak puasa ni doktor arahkan dia supaya macam-macam lah kita ingat. Maka malam ni dia jadi imam. Kena tanya tuan tubuh dulu lah. Sebab mengimami sembahyang dengan tak puasa ni satu perkara yang berbeza. Satu benda, isu yang lain. Isu yang lain. Tetapi biasanya apabila seseorang itu memang dah jadi orang kuat dalam kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, even kadang-kadang saya tengok khatib tu bila dia naik atas pentas khutbah bulan-bulan Syawal ni, bila dia nak bercakap mengenai puasa sunat 6 hari, dia puasa dulu. Dia bukannya bercakap eloklah kita berpuasa 6 hari tapi dia tak puasa tak. Yang baiknya ialah sebelum dia naik dia memang puasa. Jadi seruan orang yang memang sedang berpuasa kadang-kadang ada barakahnya tu kepada yang mendengar. Masuk dalam hati lah kata orang. Masuk dalam hati. Baik Tok, kalau kita perhatikan juga dalam setengah masyarakat kita ni yang tak tahu buat kerja ya, kadang-kadang yalah kursus dah pergi punya banyaklah kursus sana kursus sini. Jadi kebanyakan rakan-rakan kita dalam sektor kerajaan di mana-manalah dengan ceritanya pergi kursus ni boleh relax, dengar bukan ada periksa apa. Jadi daripada itu peluang yang diberikan untuk kita untuk belajar tidak diambil sepenuhnya. Apabila balik ke tempat kerja, kita tak tahu pula nak meningkatkan lagi kualiti kita kerja, khidmat kita. Atas itu untuk kita naik pangkat kita, terpaksalah kita kena pijak bawa orang untuk kita naik. Dalam arti kata lain kita bodek dan sebagainya lah. Jadi kalau dalam konteks ini macam mana lah tu? Ada juga orang yang memang nak naik, nak mendapat pangkat, dia melihat, pertama sekali tak boleh juga salahkan dia. Dia melihat suasana dalam dalam institusi yang dia masuk tu memang kalau tak membodek, tak merasa lah. Dia pun jadi tak boleh dihukum juga dia ni. Kerana dia tengok-tengok macam ni orang tu rapat kat dia nampak melentang, dapat menegak. Aku ni ujung ni kerja tak berhenti, balik lambat ke tak faham, tak dapat kerana tak dekat. Tak dekat. Tak reti nak apa.
Jadi oleh kerana itu, kita dapat nampak kewujudan benda-benda macam ni juga ada kaitannya dengan cara pemantauan yang dibuat oleh yang kita kata tadi pimpinan-pimpinan. Dan bentuk sistem bagaimana dia monitor tu penting. Dia tak boleh monitornya tu hanya kepada siapa yang menyenangkan aku akan bagi. Maka orang akan cari jalan macam mana menyenangkan dia. Maka orang yang mati-mati bekerja, tak ada siapa menengok dia menyenangkan. Sebab itu kita cuba mencari pendekatan. Pendekatan demi pendekatan supaya kalau boleh menyeluruhlah yang dapat. Misalnya yang apabila kita kita bercakap macam ni, memanglah yang yang juru acara ni nampak orang kerana pasihnya dan sebagainya. Tapi kalau kita pasih aja berdua ni, kalau tak ada studio punya kameraman dan sebagainya, macam mana kita nak berjalan? Dakwah tak sampai juga. Dakwah tak sampai juga. Saya. Jadi kalau kita dapat nampak package, artinya apabila kita nak membagi-bagikan rezeki Allah dalam bentuk reward dan sebagainya ni, hendaklah menyeluruh keadaannya. Ini bukan satu kerja yang senang. Ini bukan satu kerja yang senang. Sebab itu dalam apa sistem kita buat kan memang ada kelemahan dan kekuatan. Itu memang jadi begitu. Sebab Tuhan dah kata tu ya, nahnu qasamna ma'isyatan fil hayatid dunya. Ya, kita dah bagi dah siap-siap. Jadi walaupun begitu, kalau kita lihat walaupun peluang ada ya, tetapi kita kena harus melihat jangan kita susahkan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, betul ya? Tu jangan sekali-kali. Baik, kita ada panggilan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama kita di talian? Oh, saya Maulana Rosli dari Kedah ya. Maulana Rosli. Assalamualaikum. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Dari Kedah. Begini, Tuan Zainal dan saudara semua ya. Ya. Jadi tajuknya ialah Khidmat kualiti. tajuk kualiti. Ya, saya. Jadi nampaknya berbicara sudah jauh berjalan, sudah keluar daripada tajuk. Jadi tajuk kualiti ni, kita nak dapat kualiti, kita mesti bersih. Apa-apa bersih. Ya, di segi syariatnya, luar, di najis, di segi kualiti, dan di dalaman, di segi kerohanian. Dalam jadi walau produk-produk apa mesti semua bersih, misalnya kualiti. Walaupun tak halal pun mesti kualitinya itu pasti yang halal. Oh, itu akan masuk. Iya, itu kualiti ya. Ya. Begini, sekarang kualiti untuk kita mirah seperti kata Tuan Zainal tadi. Syariat perdoanya ialah berdoa yang pertama katanya solat. Ya. Kalau solat tidak bersih bagaimana? Solat kalau nampak najis di kaki ya boleh dicuci. Ya. 3 perkara cuci ya, yang ringan, yang ringan, yang berat. Jadi sekarang yang dalaman bagaimana? Yang kata Allah, yang najisnya musyrikun najasun. Orang syirik ni yang najis. Syirik ni yang nak dikeluarkan. Baru ada kualiti. Kalau tidak, janganlah pembohong-pembohong saja. Rugi masa, Pak. Ya, terima kasih bagi wawasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada. Dan sebenarnya kalau kita lihatlah tu, kita bukan tersasar daripada perbincangan kita. Kalau kita ambil asas tadi macam Datuk sebut, sembahyang kita tu. Bagaimana cara kita nak, kalau dalam sesuatu perkhidmatan, dalam sesuatu jabatan dan sebagainya, kita kepimpinan tadi mesti kena lurus dulu. Jadi kalau kita kata nak tersasar, bukan Cik Maulana ya. Dan persoalan yang kita ingin tahu lagi Datuk, tentang bagaimana kita nak melahirkan orang yang cemerlang, tak ialah pekerja awam ke swasta ke, dah tentu ini akan melahirkan suatu khidmat yang berkualiti, yang mujawadah. Kalau boleh Datuk tambah. Itulah kalau kita balik semula seperti mana Maulana kata tadi pasal solat tu. Sebab itu masalah kita sekarang ni. Solat itu mengajar kita bagaimana nak menjadi seorang yang berkualiti. Misalnya dalam solat tu masa, waktu sembahyang ada masa-masa yang tentu. Kalau